Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, cikgu buat video secara offline ya, bagi tajuk koordinat bahagian 2 hari ini iaitu mencari titik tengah. Okey, boleh rujuk buku teks 7.2 titik tengah dalam sistem koordinat Chartes. Okey, kita tengok bahagian pertama ialah kita nak mencari titik tengah di antara dua titik. Okey, mencari titik tengah di antara dua titik. Apa dia titik tengah? Okey, senang faham maksud titik tengah. Titik yang membahagi dua sama suatu tembereng garis. Okey, ini kita panggil dia sebagai tembereng. Garisan ni kita nyatakan dia sebagai tembereng. Okey, garisan lurus ni adalah tembereng. Okey, jadi kita nak mencari titik tengah bagi tembereng ini. Okey, kita dah faham macam mana nak memplot ataupun membaca koordinat. Okey, koordinat titik pertama ialah x1, y1 dan ini adalah x2, y2 adalah titik tengah yang bukan titik tengah, koordinat yang kedua. So, dua garisan ni kita nak mencari titik tengah. So, ini yang titik tengah. Maksudnya, dua garisan tembereng ini dibahagi oleh titik tengah, dia akan menjadi sama panjang. Okey, boleh rujuk contoh 8. Okey, contoh 8. Tentukan titik tengah bagi garis lurus AB. Okey, garis lurus AB. Okey, penyelesaian ada. Okey, paling mudahlah kalau kita membuat atau mencari titik tengah bila melibatkan grid ataupun berkotak. Okey, ini adalah titik A. Okey, dia pakai merah. Ini adalah titik A dan ini adalah titik B. So, antara MP dan Q ni kita dapat agak sendirilah ya. Mana satu titik tengah. Okey, takkan Q. Kalau Q, kamu akan nampak sini ada 3 kotak. Dan kat sebelah kanan ni, kiri ni ada 1, 2, 3, 4, 5. So, dia tak seimbang. Okey, so senang je untuk cari titik tengah bagi garisan tembereng AB ialah P. Okey, kenapa P? Okey, bila kita tengok kat sini penyelesaiannya, A pergi kepada P 4 unit dan P pergi kepada B juga 4 unit. So, titik P ini adalah titik tengah. Okey, soalan B. Antara A, kita nak cari garis lurus AB. Okey, dia bagi tahu garis lurus AB. So, dekat sini dia ada A sampai C. So, janganlah pergi A pergi C sebab soalan dia adalah garis lurus AB. So, kita tengok sekarang ialah A dengan B. Okey, kita tengok A dengan B. Ini adalah A, ini adalah B. So, garis lurus ni sahaja yang kita gunakan. Okey, tembereng AB. So, apakah titik tengah dia? Okey, kita nampak titik tengah kita adalah huruf titik T. Okey, itu bagi titik tengah melibatkan tembereng bagi garisan yang lurus, melibatkan nombor grid ataupun hanya garisan sajalah, garisan tembereng dia bagi dua titik dan kita cari titik tengah. Okey, bagi contoh 9. Okey, contoh 9. Ini bagi titik tengah yang melibatkan garisan AB juga, tapi kita tengok garisan AB kita ialah garisan yang serong ataupun garisan sengit lah. Okey, macam mana kita nak cari titik tengah? Okey, kaedah pertama ialah kita boleh guna kaedah menggunakan jangka lukis. Okey, kamu buka jangka lukis, tak kisahlah bukaannya bersamana pun tak apa. Okey, macam kita cari dua sudut serenjang. Okey, letak jarum pada titik A. Okey, letak jarum pada titik A. Okey, pakai jangka lukis, kamu akan tandakan atas dan tandakan bawah. Okey, kemudian kita letak jarum pula pada titik B, jarum ya. Kita gariskan di atas dan kita akan gariskan di bawah. Cikgu punya tak tepat ya. Okey, sebab apa? Cikgu hanya agak je. Okey, cikgu agak saja. Okey, so bila kita dah dapat dua titik ni, kita akan sambungkan di bahagian tengah, hangam pula tengah dia. So, ini adalah titik tengah. Okey, ini adalah titik tengah kita. Okey, itu kaedah yang pertama lah. Okey, kaedah yang kedua ialah kita boleh pakai pembaris dan kita ukur mencari titik tengah. Okey, kaedah yang ketiga ialah kita akan menggunakan formula bagi titik
tengah. Okey, ini salah satu kaedah ya, kita boleh guna jangka lukis. Macam kita cari membuat garisan serenjang sudut 90 darjah. Okey, so itu contoh 8 dengan contoh 9. Okey, kita cuba buat latihan. 7.2 ni, tentukan titik tengah bagi garisan AB. Okey, bagi garisan AB. Okey, ini ya, ini A. Ini adalah garisan A dan ini adalah garisan B. So, apa titik tengah kita? Titik tengah kita adalah Q. Okey, sebab apa? Ini 6. Ini pun 6. So, bila kiri dengan kanan dengan kiri sama jarak kotaknya. Jadi, titik tengah kita ialah huruf Q. Okey, titik tengah kita adalah Q. Okey, kita tengok berdasarkan rajah di bawah. Nyatakan koordinat titik tengah bagi garis lurus PQ. Okey, tengok garis lurus PQ. Okey, apa titik tengah dia? Okey, cikgu boleh agaklah semua orang boleh jawab sendiri. Kita dapat ini adalah titik tengah kita. So, apakah koordinat titik tengah kita dekat sini? So, tengok baca titik tengah 3 dan pergi ke paksi Y 3. Okey. So, PQ titik tengah kita koordinatnya ialah 3, 3. Okey, sekarang QR. Okey, QR. Okey, senang sangat QR ni. Ini adalah garisan QR. So, apa titik tengah kita? Ini adalah titik tengah kita. So, apakah koordinatnya? Okey, koordinatnya ingat tengok kat YX dulu, turun ke bawah. Okey, berapa ni? 5. Dan pergi ke paksi Y 2. So, koordinat untuk titik tengah QR ialah 5, 2. Okey, itu cari titik tengah. Ni latihan ni kamu akan buat nanti dalam buku teks. Okey, kita nak tengok apa dia rumus titik tengah. Okey, apa dia rumus titik tengah? Titik tengah ialah bagi garisan yang condong dapat ditentukan dengan mengenal pasti jarak mengufuk dan juga jarak mencancang yang masing-masing akan dibahagikan dengan 2. Okey, mengufuk macam mana? Okey, ini adalah garisan mengufuk. Okey, ni ya, garisan yang mendatar melintang ini adalah mengufuk. Apa dia mencancang? Mencancang, ingat bendera ni petinggi tiang dia, ini kita panggil dia mencancang. Okey, so kita akan ambil nilai X, koordinat X, kita akan ambil koordinat Y, kita akan bahagi 2 dan kita akan mendapat titik tengah. Okey, kita tengok ini rumus dia ya. X1 tambah X2. Sebab kenapa kita guna X1, X2? Sebab kita akan diberi 2 koordinat X, Y. Ini titik yang pertama. Contohlah titik A. Contoh titik B pun sama X, Y. Okey, so kita ada 2 koordinat pada garisan tembereng. Biasanya dia akan melihat garisan yang condong. Kalau garisan yang lurus tak ada masalah, kita boleh kira kotak. Okey, ataupun pada soalan tu tidak melibatkan gambar rajah, jadi kita boleh gunakan titik. Okey, so kita ada 2 koordinat A dengan koordinat B. Kita nak cari titik tengah. Okey, macam biasa cikgu akan bagi tahu kita kena namakan. Ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Ikut kesesuaian. Andai kata kamu nak ubah B ni jadi 1, dua-dua akan jadi 1. Okey, boleh ubah. So, kita akan tengok X1 tambah X2. Okey, kalau cikgu suka buat dalam bentuk macam ni supaya kita nampak ini adalah X. Okey, X kita tambah bahagi 2. Kemudian kita ambil Y dan kita akan bahagi 2. So, itu adalah formula bagi titik tengah selain daripada kita melukis. Okey, melukis guna jangka lukis. Okey, kita nak pakai jangka lukis, kita nak kira apa? Kita nak kira titik tengah. Tapi itu melukis. Ini cara mengira. Okey, kita pergi kepada soalan buku teks. Okey, ini dia tak ada gambar rajah tapi ada formula. Okey, cikgu akan buat beberapa soalan. Okey, cikgu akan pilihlah beberapa soalan dan kita akan cari titik tengah. Okey, kita ada 2 titik. A45
Dia ni 45 dan B 21. Okey, nyatakan dia punya nama X1 atau X2. Okey, mana yang mengufuk? Apa yang mengufuk? Mengufuk ialah koordinat X ya. Mencancang ialah koordinat Y. Okey, mengufuk koordinat X, mencancang koordinat Y. Okey, apa dia koordinat mengufuk? Mengufuk ialah ni X1, ini Y1, ni X2, ini Y2. Okey, namakan pada koordinat. Okey, mengufuk ialah 4 dengan 5. Mencancang ialah 5 dengan 1. Okey, tengok dekat sini. Y. Ni Y. X dengan X. Okey, sekarang kita nak cari formula titik tengah. Okey, ni formula dia. Cikgu terus buat jawapan. X1 kita ialah 4. Kita akan tambah dengan 5 bahagi 2. Okey, sorry, 45. 42. Okey, ni 42. Sorry, tak nampak. 42, 51. So, ni 4 akan tambah dengan 2. Koma. Ya, cikgu betulkan ni semula. Kita perasan 42. Okey, X dia 42, Y dia 51. Okey, betul dah. So, sekarang kita ambil nilai X. 4 tambah 2. Oh, jangan kurungan lagi. Bahagi 2, Y. Y ialah 5 tambah 1 bahagi 2. Baru tutup kurungan. Okey, 4 tambah 2. 4 tambah 2, 6 bahagi 2. Kurungan ya. 5 tambah 1, 6. 6 bahagi 2. 6 bahagi 2 ialah 3. 6 bahagi 2 ialah 3. So, titik tengah kita ialah 3, 3. Okey, itu cara kita nak buat mencari titik tengah guna formula. Okey, cikgu buat soalan. Okey, saya padam dulu. Okey, cikgu akan buat soalan terakhir. Okey, cikgu akan buat soalan yang terakhir ni. Sorry, soalan yang keempat ada negatif. 3, 4 dengan negatif 5, 1. Okey, ini X1, ini Y1, ini X2, ini Y2. Okey, pada mengufuk. Mengufuk ialah 3 dengan negatif 5. Mencancang ialah 4 dengan negatif 1. Okey, betul ya? 3, negatif 5, 4 dengan negatif 1. Okey, sekarang kita buat jalan kerja. Okey, cikgu buat dari atas ni ya. Okey, kurungan 3 tambah negatif 5. Kalau ada negatif, buat dalam kurungan. Okey, sebab formula dia ialah tambah. So, bahagi 2. Kemudian mencancang Y pula. 4 tambah negatif 1. Okey, tutup kurungannya. Bahagi 2. Okey, 3 tambah negatif 5 ialah negatif 2. Ya, 3 tolak 5 ya. 3 tolak 5 dapat negatif 2 per 2. 4 tambah negatif 1. Jadi 4 tolak 1 ialah 3. Okey, sebab apa ni? Ni positif jumpa negatif, negatif. Jadi 3 tolak 5. Okey, ni. 4 tambah 1 ini positif, negatif. Jadi tolak. Jadi 4 tolak 1, 3. So, 3 per 2. So, jawapan sini ialah negatif 1, 3 per 2. Tak boleh, tak apa. Nak biarkan pecahan boleh. Ataupun kalau kita nak tukar dia kepada perpuluhan pun tak ada masalah. Negatif 1, 3 bahagi 2 ialah berapa 3 bahagi 2? Cikgu tak ambil kalkulator. 3 bahagi 2, 1.5. 3 bahagi 2, okey betul, 1.5. Okey, tengok ya, positif, negatif.
Okey, so itu untuk cari titik tengah bagi garisan yang condong. Kita guna formula. Okey, kita cuba buat latihan dekat sini. Cikgu buat 2 soalan. Okey, kita nak tentukan koordinat bagi garis lurus PQ. Okey, ini adalah PQ, cikgu. Okey, apakah koordinat P? Baca dulu koordinat P. Okey, koordinat P ialah 1, 4. Okey, cikgu buat seperti ni ya. Koordinat P ialah 1, 4. Koordinat Q ialah 3, 2. Okey, so kita nak cari titik tengah. Kalau secara mata kasar, kita dah tahu ini jawapan kita ni, titik tengah ni. Okey, dah cara mata kasar. Tapi kita nak guna formula. Okey, so formula kita ialah X1 tambah X2 bahagi 2. Y1 tambah Y2 bahagi 2. Okey, ini kurungan besar. Okey. So, kenapa saya suka buat cara bentuk PQ ni? So, kita tahu ini adalah ruangan X, ini adalah ruangan Y. So, cikgu ambil je X. X ialah 1 tambah 3 bahagi 2. Y ialah 4 tambah 2 bahagi 2. 1 tambah 3 ialah 4. Ya. 4 bahagi 2. 4 tambah 2, 6. So, 4 bahagi 2, 2. 6 bahagi 2, 3. So, koordinatnya ialah 2, 3. Okey, koordinatnya 2, 3. Okey. Boleh ya? Kita terus kepada soalan B, T dan juga U. Okey, T dengan U. Okey, koordinat T. Baca koordinat T dahulu. Okey, koordinat T ingat jangan baca 2 ya. Baca dari X. X ialah negatif 3. Okey, T ialah negatif 3, 2. U ialah berapa? 3 negatif 2. Okey, so dia punya nombor koordinat dia kontra. Masuk kontra maksudnya yang X jadi positif. Ada X positif dan ada X negatif. Okey, so sekarang kita cari titik tengah. Okey, formula dia atas ni lah cikgu buat. X1 tambah X2 bahagi 2. Y1 tambah Y2 bahagi 2. Okey, so kita ambil X. Ingat, ini adalah ruangan X. Ini adalah ruangan Y. Kita ambil sahaja nombor pada X. Tambahkan. Okey, besar kurungannya. Kurungan besar negatif 3 tambah 3 per 2. Y pula 2 tambah negatif 2. Tutup kurungan ni bahagi 2. Negatif 3 tambah 3 kosong. Kosong bahagi 2 kosong. 2 tambah negatif 2 kosong. Kosong bahagi 2 kosong. So, titik tengah kita ialah kosong, kosong. Okey, ni ya. Bila kita buat garisan. Garisan cuba lurus. Okey, melalui kita akan nampak. So, ini adalah titik tengah. Okey, ini adalah titik tengah kosong, kosong. Okey, itu guna formula. Okey, seterusnya ini bila tidak ada gambar rajah. Okey, bila tidak ada gambar rajah, kita akan gunakan formula sama saja. Okey, nyatakan. Kalau ingat kalau saya suka lebih, kalau dia bagi bentuk soalan macam ni, cikgu lebih suka tukar dulu. Dalam bentuk negatif 2, 2. Supaya kita boleh buat division, kita boleh bahagi. Ini adalah X, ini adalah Y. Okey, ada X dan juga Y. Okey, sekarang apa yang kita perlu buat? Kita perlu tambahkan lah. Macam tadi, sama je. Okey, formula titik tengah AB ialah X1 tambah X2 bahagi 2. Y1 tambah Y2 bahagi 2. So, negatif 2 tambah negatif 2 bahagi 2.
6 tambah 2 bahagi 2. Negatif 2 tambah negatif 2 ialah negatif 4 per 2. 6 tambah 2, 8 per 2. So, jawapan kita dekat sini ialah negatif 2, 4. Okey, itu untuk mencari titik tengah. Okey, so soalan B cikgu skip. Cikgu tak buat, sama je. Okey, kita pergi kepada bahagian terakhir iaitu koordinat titik tengah di antara dua titik. Okey, dia sama je macam soalan yang tadi, cuma dia akan bagi soalan salah satu. Maksudnya dia minta, mungkin dia bagi jawapan titik tengah, kita nak cari pula koordinat dia. Okey ni, ini ada contoh 10. Okey, tengok contoh 10. Hitung koordinat titik tengah bagi garis lurus AB iaitu A25, B21. Okey, ini sama. Cikgu tak terangkan. Okey, so kita dapat dah titik tengah dia ialah 23. Ini sama macam tadi. Okey, kita tengok contoh 11. Okey, contoh 11, hitung koordinat titik tengah bagi garis lurus MN. Okey, bagi garis lurus MN, okey, dia tak nyatakan, tak ada kotak, tak ada grid. Dia hanya nyatakan 10 dekat X, M dia 7. Y dia 7, paksi Y. N dia pula, M ialah 10, 7. N dia ialah 4, 1. Okey, dia tak bagi dalam bentuk grid, jadi kamu kena keluarkan dalam bentuk koordinat. So, dah dapat MN, carilah titik tengah dia. So, gunakan formula yang sama ini. Okey, jawapan dah ada, jadi cikgu tak buat inilah. Okey, kita cuba buat soalan latihan. Titik asalan ialah titik tengah. Apa dia titik asalan? Titik asalan ialah koordinat yang di tengah, 0, 0. Okey, nampak? Bila nampak garisan ni, kita tahu ini adalah garisan segi empat selari. Okey, bagi segi empat selari, hitung nilai P dengan Q. Okey. Apakah nilai P dengan nilai Q? Okey, nilai P dengan nilai Q. So, sekarang dia kata ini adalah titik tengah. So, macam mana nak cari? Okey, tengok ya. Dia kata titik asalan ialah titik tengah adalah titik asalan. So, cikgu nak plotkan titik asalan ini. Ini adalah titik asalan sama dengan dia bagi tahu titik tengah. So, titik tengah kita ialah 0, 0. Okey, sekarang kita nak cari apa Q, apa P. Okey, kita gunakan formula. Cikgu keluarkan dulu formula titik tengah. Formula titik tengah ialah, okey, ini memang banyak kali ulang ya. X1 tambah X2 per 2. Y1 tambah Y2 per 2. Okey, dia bagi tahu titik tengah berapa? Titik tengah dia dah bagi tahu 0, 0. Macam mana dapat tahu titik tengah 0, 0? Dia dah nyatakan dekat sini. Titik tengah ialah titik asalan. Kalau dia bagi koordinat, maka kamu kena letaklah koordinat. Tapi sekarang dia taklah bagi koordinat. Dia bagi tahu titik asalan itu adalah titik tengah. Okey, kita keluarkan dulu koordinat P dengan Q. Nilai dia A. A ialah negatif 6. Q. B ialah C. C ialah P negatif 4. Okey, dia tak minta kita cari titik tengah AC. Tapi kita tahu untuk mencari nilai Q dengan P, maksudnya ini adalah garisan lurus kita. So, apakah koordinat P dengan Q? Okey. So, kita akan carilah. So, 0, 0 dah dapat titik tengah. Sekarang kita tengok apa nilai X dengan Y. Okey, cikgu pakai hijau. Ini adalah X, ini adalah Y ya. Cikgu bahagi 2. So, cikgu ambil X, kita tambah. Kita akan buat persamaan dekat sini. Negatif 6
tambah P per 2. Tengok ya. Negatif 6 tambah P per 2. Ini untuk X yang pertama. Sekarang kita nak cari Y pula. Apa Y kita? Q tambah negatif 4. Q tambah negatif 4 bahagi 2. Tutup kurungan. Okey, so kita dapat ini adalah formula titik tengah. Okey, sekarang cikgu nak masukkan ini adalah XY, ini adalah X dan ini adalah Y. So, yang pertama X ini kita punya persamaan. Keluarkan. 0 sama dengan negatif 6 tambah P per 2. Okey, buat persamaan linear. Okey, 2 pergi ke sebelah. 2 darab 0 jadi apa? 0. Negatif 6 tambah P. So, tinggalkan P. Pindahkan negatif 6. 0 tambah 6, 6. So, P kita berapa sekarang? P kita adalah 6. Okey, P kita adalah 6. Okey, ini dah selesai. Ini adalah koordinat X. Pakai hit merah. Ini adalah koordinat X. Okey, koordinat Y pula. Okey, ini pasangan dia. Okey, ini pasangan dia. Y ni 0 sama dengan koordinat Y pasangan dia. Okey, kita buat persamaan linear. Sama je. 0 sama dengan Q. Okey, kita terus buat. Positif jumpa negatif. Negatif 4 per 2. Okey, sama je. Pindahkan. 2 darab 0. 0. Q tolak 4. Okey, tolak pindah jadi apa? Tambah. Q. So, Q kita berapa sekarang? Q kita adalah 4. So, dapat jawapan. So, jawapan kita ini Q, ini adalah P. Jadi, bila kita dapat soalan yang tak bagi nilai koordinat, tapi dia bagi nilai titik tengah, kita akan buat persamaan. Okey ya, nanti kamu cuba buat latihan. Okey, ini sama juga titik tengah AB. Dah dapat koordinat, letakkan koordinat. Okey, kita letaklah koordinat A ni apa? Negatif 6. Okey ni ya, ini adalah negatif 6. Q kita di 4. So, apakah koordinat B? Kalau Q ni 4, maksudnya ini 4. So, koordinat B ialah 0, 4. Okey, 0, 4. Okey. Cikgu padam ni supaya kamu nampak. Cikgu ulang balik. Okey, ya. Q ni kita dapat 4. So, bila 4 turun bawah, sini adalah negatif 6. Pergi tepi, sini adalah 4. Untuk baca koordinat B, kita baca X dulu. X turun bawah. Berapa? 0. Y berapa? Y 4. So, B ialah 0, 4. Okey, sekarang P pula. P ni berapa tadi? 6. 6 kan? Okey, P tu 6. So, 6 di mana? Ni P ni 6 ni X. So, naik atas. 6. Y dia negatif 4. So, sini negatif 4. So, apa koordinat D? Koordinat D ialah 0, negatif 4. So, dia minta apa? Cari apa? Cari titik tengah bagi AB. Dan cari titik tengah bagi CD. So, senanglah. AB ni apa titik tengah dia? Gunalah koordinat yang ada. Guna formula yang sama. Sebab kita dah ada nilai koordinat. Okey. So, yang terakhir ialah penyelesaian masalah. Okey, yang tadi tu penyelesaian masalah. Okey, yang cikgu bagi tadi soalan di atas tu ada penyelesaian masalah. Okey, lebih kurang samalah macam ini. Okey, terbalik slide cikgu ni. Okey, dia bagi titik tengah. Dia minta kita cari koordinat, nilai titik pada koordinat. Okey.
So ni sama, cikgu dah terangkan tadi juga. Okay, nanti kalau ada masa cikgu akan sambung lah. Okey, R dia bagi titik tengah ialah 0S. Ni adalah titik AB contoh. Okey, sama je, masukkan ke dalam formula. Okey, boleh cuba nanti. Okey, so untuk hari ni latihan buku teks ialah muka surat 138 dan 140. Okey, dengar ya apa yang cikgu nak kamu buat. Okey, jom cuba 7.2. Okey, dalam setiap rajah tentukan titik tengah bagi garisan PQ. Okey, ini tak perlu lukis, hanya nyatakan saja. Okey, tak perlu lukis. Tulis je apa titik tengah dia. Okey, titik tengah dia nampak dah kalau dia nak PQ, ni PQ. Apa titik tengah dia? Titik tengah B. Titik tengah ialah B, sama dengan B. Tulis macam tu saja. Sama juga soalan B. Soalan nombor 2. Mencari titik tengah bagi garis lurus. Okey. Sama juga, tak perlu lukis. Terus nyatakan titik tengah. Tapi nyatakan koordinat. Nyatakan koordinat. Okey, tak perlu lukis. Nyatakan terus koordinat. Kalau AB, kamu dapat tengah ni. Apa koordinat dia? Okey, nombor 3. Tentukan titik tengah bagi garis lurus. Okey, ini garisan yang condong. Contoh PQ. So, ambil koordinat P. Ambil koordinat Q. Yang ini tak perlu lukis. Nyatakan dahulu apa koordinat. Dan terus cari titik tengah. Buat jalan kerja saja. Okey, cikgu nak buat soalan A dengan soalan C. Okey, soalan A dengan soalan C. Nombor 4 sama juga tanpa gambar rajah. Buat soalan A dengan soalan C. Okey. Terus soalan nombor 5, mencari titik tengah bagi koordinat RQ. Okey, RQ ni dia dah nyatakan P. Tentukan koordinat PR. Okey, soalan 5 tak perlu. Cikgu nak cari soalan 6. Ada perkataan asalan. Okey. Nombor 7, macam tadi, cikgu tak suruh salin kan? Cikgu hanya suruh buat je. Soalan 7 sama macam soalan yang di atas soalan 7 tadi. Dia bagi koordinat, dia bagi tahu ini adalah asalan. Cari dia punya koordinat N dengan P. Tadi P dengan Q kan? Sekarang N dengan M. Okey. Dan soalan penyelesaian masalah tanpa gambar rajah. Buat soalan nombor 8 dengan 9. Okey, 8, 9. Okey, itu saja untuk kelas hari ini. Okey, kalau tak faham, nanti cikgu akan bagi video melalui YouTube juga. Kalau yang tak faham, bagi tajuk titik tengah. Tapi cikgu rasa mudah sikit titik tengah daripada jarak. Okey, untuk latihan-latihan ni, buat sambung saja dalam buku tajuk koordinat. Okey, ya. Okey, itu saja. Apa-apa pertanyaan, boleh hantar mesej cikgu. Okey, sekian. Terima kasih.